adalah pelaku. Kan? Ustazah pinjam nota Ustaz Ikmal. Dia dua adalah al-fa'il adalah pelaku. So, pelaku ni, fa'il ni ada beberapa ciri-ciri dia. Okay, dia dua is a noun that does the verb. Al-fa'il wal ismul ladzi yaf'alul fi'li. Fi'lah. Bermakna semua pelaku kan, kalau kita baca ayat tu kan, kalau kita nampak ada orang ataupun ada kata ganti nama yang melakukan benda tersebut, itulah fa'il. Okay. Dan dia adalah salah satu unsur penting, essential part kan, satu bahagian penting dalam jumlah fi'liyah. Kalau dalam jumlah fi'liyah tu mesti ada fa'il. Okey. Kemudian ciri seterusnya, dan dia terletak selepas fi'il. Contoh ayat, labisa al-arisu malabisa zawaj. Labisa al-arisu malabisa zawaj. Dia kata selepas fi'il kan. Mana fi'il dalam ni? Dia adalah labisa. Labisa tu fi'il dia. So al-aris, which is, siapa aris ni? Siapa nak teka aris ni maksud dia apa? Korang tengah suka dah ni umur-umur macam ni. Tak ada. Tak ada siapa nak teka aris tu apa? Ha? Kemantin? Pengantin. Okay, pengantin lelaki itu memakai pakaian persalinan sandingan lah, kahwin. So kat sini, siapa pelaku dia? Fa'il dia adalah aris. Okay, dia yang memakai pakaian kahwin tersebut lah. Okay, ada dua jenis kepada fa'il ni. Yang pertama, ismul zahir. Apa makna ismul zahir? Dia adalah isim yang jelas lah, evident noun. Okay. Lepas tu, contoh yang diberi adalah Zahaba at-talibu ilal madrasati. Zahaba at-talibu ilal madrasati. So at-talib tu adalah kata pelaku dia lah, fa'il dia. Okay, cuba tengok. Dia berada dalam jumlah fi'liyah betul. Dan dia terletak selepas fa'il. So itu adalah fa'il. Okay. Kemudian pronoun, dhamair. Dhamair ni adalah kata ganti nama diri kan. Boleh jadi dalam satu jumlah tu, dalam satu ayat tu, kamu tak nampak nama orang ataupun kamu tak nampak siapa pelaku dia. Cuma tak nampak pun benda dia apa yang melakukannya. Tapi dia datang dalam bentuk dhamair, iaitu dia lekat dengan kata kerja. Kamu kan tengok. Roja'tu ilal baiti. Roja'tu ilal baiti. So mana dia pelaku dia? Mana satu fa'il dia? Fa'il dia adalah tu. Tu adalah fa'il dia, bermaksud saya. Saya telah pulang ke rumah. So fa'il terbagi kepada dua, iaitu isim zahir dengan dhamair. Okay. Kemudian. Okay. Cuba baca tu. Macam mana nak baca dia? Yaknisu ar-rajulu al-arda. Yaknisu ar-rajulu al-arda. So, mana satu dia punya fa'il? Of course lah, ar-rajulu. Okay, ar-rajulu tu adalah fa'il dia. Lelaki itu menyapu lantai. Okay, contoh ke dia. Yaltaqi as-sadiqani fil maqha. Okay, dua orang sahabat, dua orang kawan bertemu di kafe. So, as-sadiqani itu adalah fa'il. Okay, kemudian. Ijtama'al muwazzafuna fi ghurfatil ijtima'. Ijtama'a fi'il dia, berkumpul. Al-muwazzafuna adalah fa'il fi ghurfatil ijtima'. Fa'il dia yang menunjukkan pelaku lah kan. The officers gather in the meeting room. So pegawai-pegawai itu berkumpul di bilik mesyuarat. Okay. Daripada contoh di atas kita boleh nampak ada beberapa perkara, iaitu yang pertama, fa'il selalu dalam keadaan ma'rifah. Nominative case maksudnya ma'rifah lah. Apa maksud ma'rifah? Dia ada alif lam. Perasan tak semua tu ada alif lam? Ar-rajulu, as-sadiqani, al-muwazzafuna. Semua ada alif lam kan? Okay, kemudian kata kerja tu tak boleh dalam keadaan dua atau tiga. Yang saya selalu sebut tu kan? Okay, semua kata kerja dia yaknisu, yaltaqi, ijtama'a dalam keadaan mufrad, muzakkar, dalam keadaan satu.
Sebab jumlah fi'liyah, dia punya fi'il kena dalam keadaan satu. Okay. Kemudian, fa'il ni mesti datang selepas fi'il lah. Fa'il ni kata pelaku ni kena datang selepas kata kerja dia. Dan kata kata kerja dia ke dalam keadaan mabni lil maklum. Boleh jadi kata kerja dalam keadaan mabni lil maklum. Mabni lil maklum ni boleh jadi dalam keadaan fi'il madhi tu. Okay. Contoh seterusnya. Kata betul ar-risalata. Kata betul ar-risalata. So, ar-risalata tu surat. So, kataba tu tulis. Tulis surat. Siapa yang tulis? Tu. Tu dekat situ tu adalah menunjukkan kepada saya. Fa'il madhi untuk saya. Kata betul. Ar-risalata. Az-zamilani yuqabilani fil qitar. Az-zamilani yuqabilani fil qitar. So, az-zamilani tu dua orang kawan. Yuqabilani fil qitar. Berjumpa di dalam train. Dalam train apa? Dalam kereta api. So, dua kawan tu. Az-zamilani ke yuqabilani? Boleh jadi yuqabilani tu. Kan yuqabilani fil qitar tu adalah dia punya fa'il. Hum safaru bitta'irah. Mereka bermusafir dengan kapal terbang. So, safaru. Okay. Contoh-contoh ni nak menunjukkan macam mana kamu nak kenal pelaku dia dari sudut dhamair. Okay, contoh-contoh ni adalah contoh macam mana kamu nak kenal fa'il dari sudut dhamair. Macam mana kata ganti nama diri yang ada pada kata kerja. Okay. Dhamair, dhamir muttasil iaitu yang bersambung dengan kata kerja. Okey, selepas kata kerja datangnya dalam keadaan mabni lil maklum. Okey. Contoh yang pertama. Ini exercise saya tahu tak semua ada buku. So exercise ni kita buat sama-sama ya. Okey. Wazza'at. Wazza'at adalah agihkan, mengedarkan. Tulis tau, kalau kataan baru tolong tulis. Wazza'at mengagihkan al-halawiyat, gula-gula ataupun manisan. So daripada wazza'at tu kita dah nampak kan dia dalam keadaan hiya, betul? So contohlah dia punya pilihan jawapan bukan al-ukht tu. So kamu kena cari mana pelaku yang dalam bentuk mu'annas. Okay, kalau kat sini dah memang semua ukhtun lah, ukhti, ada ukhta. Okay, mana satu jawapan yang tepat dia? Jawapan yang tepat dia adalah al-ukhtu. Tu. Okay, dia dalam keadaan dhamir Okay, betul. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan nominative case, dalam keadaan ma'rifah yang dhammah. Baris depan. Okay. Waza'at tadi apa? Mengedarkan. Okay. Soalan kedua. Hassa ala zawaji. Okay. Hassa ala zawaji. Hassa bermaksud menggalakkan. Okay. Siapa yang menggalakkan perkahwinan ni? So kita cari makrifah. Kita cari yang makrifah yang ada alif lam dan dia berbaris depan. So jawapan dia adalah al-islamu. Okay, jawapannya adalah islamu. Okay, jawapan yang ketiga, tengok. Yafrahu binajahihima. Kalau kamu tak hati-hati kan, kamu terus macam nak laju-laju jawab, kamu dah nampak yafrahu. Oh, yafrahu tu kata kerja untuk seorang lelaki. Kan, huwa. So awak pun jawab talib. Tapi sebenarnya jawapannya salah sebab ada lagi tu. Ada lagi keyword yang penting iaitu hima. Hima kat situ tu yang menunjukkan dua orang. Huma kan? Minajahi hima dengan kejayaan mereka berdua. So jawapan dia adalah at-talibani. Okay, kenapa bukan jawapan dia at-talibaini? Okay, sebab al-fa'il ni dia kena dalam bentuk marfu' iaitu baris depan alif nun dengan waw nun. Okay, baris depan alif nun dengan waw nun.
Okay, contoh yang seterusnya ni yang menunjukkan dia punya pilihan Okay, yatanawalu al-ma'kulat. Okay, ada 3 pilihan kat situ. Al-hadirina, al-hadiraini, al-hadiruna. Okay, jawapan dia adalah al-hadiruna. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan dalam keadaan marfu' bil waw. Okay, nama dia nominative case with waw. Maksudnya marfu' bil waw. Okay. So, untuk fa'il kamu dah tahu dia ada 3 baris. Yang pertama marfu' bil dhammah. Okay, dia berbaris depan. Kemudian marfu' bil alif nun, al alif tu. Dan juga marfu' bil waw iaitu waw nun tu. Okay. Kemudian kita tengok kepada maf'ulun bih. Okay, maf'ulun bih ni adalah ismul mansub alladhi yaqa'u alaihi al-fa'li. Dia adalah direct object kan, which the action befalls. Maksudnya mangsa lah kot, kalau kita boleh cakap dalam bahasa mudahnya adalah mangsa. Bukan mangsa tu maksudnya dia diperlakukan dengan keadaan buruk. Okey, maksudnya objek jugalah. Contoh, saya baca buku. Saya faham pelajaran. Saya faham adalah kata kerja dan pelaku dia kan. Saya pelaku, faham kata kerja. So, ad-darsa tu adalah maf'ul dia. Okey, maf'ulun bih dia. La afhamud darsa bersama. Dia boleh jadi dalam keadaan kamu positif ataupun negatif. Maksudnya dalam keadaan kamu faham ataupun kamu tak faham. Macam itulah. Dia still pelajaran. Pelajaran tu adalah maf'ulun bih dia. Okay, contoh lain kalau kamu tengok kat situ. Darabtu Zaidan. Saya telah memukul Zaid. Okay, maf'ulun bih dia siapa? Zaidan. Okay, Zaid tu adalah mangsa dia, objek dia. Kemudian, rakibtu al-farasa. Saya telah menaiki kuda. Kan, rakibtu al-farasa, I rode the horse. Saya telah menaiki kuda. So, al-farasa tu adalah maf'ulun bih dia. Okay, objek dia. Okay, tadi kita tengok, sebentar tadi kita tengok siapa pelaku dia, sekarang kita tengok objek dia. Okay, kalau Ustazah balik semula kan kepada contoh yang pertama, kalau kita nak tengok tentang maf'ulun bih pula. Okay, kita tengok. Okay. Mana satu maf'ulun bih dalam 3 ayat ni? Kalau yang pertama, yaknisu ar-rajulu. So, al-arda tu adalah maf'ulun bih dia. Okay. Kalau yang kedua ni, tak ada. Yang kedua ni dia just berjumpa, dia just berkumpul. Dia tak ada objek dia. Okay, yang pertama saja tu. Al-arda tu je yang menunjukkan dia ni. Okay. Kalau 3 contoh ni, yang mana satu yang ada maf'ulun bih? Ar-risalah. Saya menulis surat. So, surat ni adalah maf'ulun bih dia. Yang dua ni tak ada. Dia just berjumpa dan dia just musafir. So, kat sini dalam bahasa Melayu dia apa? Kata transitif dengan tak transitif ya? Satu yang memulakan objek, satu yang tak memulakan objek. Macam tu ke? Saya pun tak ingat dah bahasa Melayu dia apa. Okay. So, maf'ulun bih ni pun terbahagi kepada 2. Yang pertama, isim zahir. Ayat dia, qatafa Ismail az-zahrata. Ismail memetik bunga. Ismail memetik bunga. Boleh jadi dalam keadaan pronouns. Iaitu dhamair qatafaha Ismail. Qatafa memetik, ha ia Ismail. So Zahrah tu tadi dia jadi dia punya dhamair dia adalah ha. Qatafaha Ismail. Okey, setakat ni faham tak apa beza fa'il dengan maf'ulun bih? Satu pelaku, satu lagi objek kan? Faham. Okey. So sebelum tengok latihan saya nak kita ulang sikit apa dia perbezaan ni Okay, al-ismu lazi yaf'alul fi'la ia adalah fa'il. Kedua is who does the action of the verb. Al-ismu lazi yaqa'u alaihi al-fi'li, object is the one that receive the action, iaitu maf'ulun bih. Okay, dua-duanya ada dalam 2 keadaan, isim zahir dengan dhamair. Okay. Ini adalah alamatul i'rab dia. Okay. Sebenarnya semua ni penting bagi kamu. Okay, tapi seperti yang kita tengok dalam assessment,
Kamu hanya fokus kepada mufrad saja, singular tu saja. Tengok yang atas sekali tu je. Alamat i'rab yang paling penting adalah yang atas sekali tu. Okay? Ad-dhammah. Maksudnya satu je. Kamu dalam periksa pun akan keluar satu je. Tak akan keluar yang banyak-banyak yang lain. Okay? So tengok tu. Akala al-muslimu al-aruzza. So al-muslimu baris depan kan? Okay, itu adalah fa'il dia. Al-aruzza baris atas sebab apa? Sebab dia adalah maf'ulun bih. Kita tengok yang contoh sebelah dia. Ra'a Muhammadun al-muallima. Muhammad nampak seorang guru. So al-muallima baris atas sebab dia fathah. Okay. So ini je, dua ni je yang paling penting yang kamu kena ingat Okay, so fa'il ni boleh datang dalam keadaan fi'il madhi. Ingat tak lagi ni fi'il madhi ni? Dah lama dah tinggal ni. Kalau suruh baca seorang-seorang ingat tak agak-agak? Kalau zahaba, fi'il dia adalah fi'il zahaba. Zahaba, zahabat, zahabta, zahabti, zahabtu. Macam mana awak nak tahu dia punya pelaku? Awak kena kembalikan dia dulu. Zahaba untuk siapa? Huwa. So huwa tu lah pelaku dia. Zahabat, hiya. So hiya. Zahabta, anta. So anta tu pelaku dia. Zahaba, dia pergi. So huwa dia punya pelaku Zahabat untuk dia juga perempuan. So hiya adalah pelaku dia. Okay. Kena hafal lah balik fi'il madhi ni. Dah lama sangat korang tinggal ni. Ingat ke tak agak-agak. Kemudian fi'il mudhari' pun sama. Nak tahu macam mana tengok. Dia punya keadaan dia. Kalau yazhabuna untuk hum mereka. Hunna yazhabna. Antum tazhabuna. So tazhabuna tu untuk antum. Okay. Kalau maf'ulun bih. Untuk dhama'ir dia datang macam ni. Ra'aituhu. Saya nampak dia. Nya, dia jadi nya. Ra'aituha, ra'aituka, ra'aituki. Ra'aituhuma, ra'aitukuma, ra'aituhum, ra'aituhunna, ra'aitukum, ra'aitukunna. Okay, Allahumma hdina, Allahumma hdini tu salah satu contoh yang lain lah. Okay. So, mari kita tengok latihan pada muka surat berapa kelas? Latihan fa'il dulu. Kita dah buat ke sebenarnya ni? Saya rasa macam belum. Belum kan? Muka apa lah? Muka fa'il, muka surat 107. Yang ada buku, tolong buka surat 107 ya. Belum. Belum kan? Okay, sekejap saya buka. Okay, dah sedia dengan pen masing-masing? Ya. Dah. Dah. Okay. Yang tadi tu, yang atas tu, Ustazah dah buat tadi. Perasan tak? Sama tak dengan yang Ustazah present tadi? Sama kan? Sama tak? Okay, mari kita tengok soalan dia. Dia kata, Imla al-faragh, isikan tempat kosong, bifa'il munasib, dengan kata kerja yang sesuaian minal khiyarat, daripada pilihan-pilihan. Okay, yang pertama, al-khatamu. Al-khatamu bermakna cincin. Cincin. Az-zawaju, pasangan. Az-zawaju, pasangan. Cincin, pasangan. Okay, kemudian al-arusani, dua pengantin. Al-arusani, dua pengantin. Al-arusu, pengantin perempuan. Al-arusu, pengantin perempuan. Okay, kemudian al-arusaini, pengantin, dua orang pengantin. Al-arusaini, dua orang pengantin. Al-arusaini, dua orang pengantin. Mad'uwuna, jemputan. Mad'uwuna, jemputan. Surah, gambar. Henna, surata, gambar. Henna'a, inai.
bukan soalan untuk fa'il je ni ada maf'ulun bih sekali ni. Okey, tengok nombor 1. Tuhibbu apa? Al-arisa. Tuhibbu. Cuba kamu tengok. Tuhibbu tu fa'il untuk hiya kan? Dia menyayangi. Okey, mana satu jawapan yang sesuai? Dia menyayangi al-aris, pengantin lelaki. So siapa yang apa jawapan yang sesuai kat sini? Al-arusu. Al-arusu. Bagus. Tuhibbu al-arusu al-arisa. Tuhibbu al-arusu al-arisa. Tulis. Alah, Ustazah buka dekat ni lah. Ustazah buka dekat. Okey, soalan yang kedua. Apa dia? Sya'ara. Mana sya'ara? Ni kamu akan guna banyak kali juga ni kadang-kadang. Sya'ara. Siapa ingat mana sya'ara? Ada orang ingat tak makna sya'ara apa? Rasa. Berasa. Feeling. Okay, rasa. So sya'ara bil farahi wa sururi. Sya'ara tu dalam keadaan muzakkar kan? Okay, so apa pilihan jawapannya sesuai? Az-zawaju. Az-zawaju, pasangan itu. Ada lagi tak jawapan yang lain? Boleh. Al-arusani boleh tak? Al-arusani boleh tak? Al-arusani. Sekejap saya buka kat PowerPoint ni supaya kita boleh tulis. Al-arusani orang boleh juga kan? Kod, boleh kod. Macam mana tu? Kenapa tak nak keluar? Al-arusu al-arisa tadi kan? Okey, sya'ara. Jadi kamu nak pilih pengantin ke kamu nak pilih pasangan? Dua orang pengantin tu. Pasangan. Al-arus, al-arusu. Contohlah kita ambil pasangan lah. Ambil pasangan Sya'ara az-zawaj bil farah. Pasangan itu berasa bahagia. Tengok yang kedua. Labisa. Kamu nampak kan yang Ustazah tulis ni kan? Nampak. Labisa. Labisa memakai. Labisa memakai. So, memakai pakaian-pakaian kahwin yang cantik. So, pakaian tu dalam keadaan jamak. Betul tak? So, takkan seorang pakai pakaian banyak kan? Mestilah dua orang pengantin. Mana satu jawapan dia? Al-arusani. Yes. Al-arusani. Dua orang pengantin itu memakai pakaian yang cantik. Okay. Yukawi menguatkan. Sudah. Al-ukhuwah bainal usrataini. Ukhuwah antara dua keluarga. Ya, sudah tahu dah. Okey, yukawi ni yang baru al-arusan kelas. Sebab dua pengantin itu menguatkan ukhuwah antara dua keluarga, betul? Yukawi al-arusan al-ukhuwah bainal usratain. Yang labisa ni jemputan. Al-mad'uwuna. Al-mad'uwuna. Jemputan memakai pakaian yang cantik. Jenis tetamu lah. Al-mad'uwuna ni je tetamu. Tetamu tu datang ke majlis tu pakai pakaian cantik. Okay. Betul kan? Ustazah. Tapi dia memakai pakaian pengantin yang cantik. Betul juga. Jemputan. Betul. Macam mana ni? Tak ada jawapan je. Labisa al-arusaini, labisa al-arusani. Dia tak boleh jadi arusaini sebab dia marfu' bi alif, bukan marfu' bi ya. Bonus. Bonus. Udah contohlah dia salah kan. Tak apalah, kita letak je lah. Takkanlah jemputan pula yang menguatkan ni kan. Ke azawaj. Okay, sorry. Ke mad'uwu ni berasa bahagia, berasa gembira.
Lepas tu pasangan tu yang kat sini, az-zawaj. Okay, pasangan memakai pakaian kahwin yang cantik. Tetamu berasa gembira dan bahagia. Pengantin perempuan sayang pengantin lelaki. Ustazah rasa macam ni kot lagi better. Kan? Okay, yang kelima, as-sadiqat, kawan-kawan perempuan itu mengambil apa? Ambil apa? Pengantin. Mengambil Gambar. gambar. Surata. Yang ini adalah maf'ulun bih. Tersesat pula maf'ulun bih kat sini. Okay, surata. Okay, dapat semua orang? Kalau yang sebelumnya tadi tu dah tulis belum? Sebelumnya, latihan sebelumnya. Latihan sebelumnya tu yang tadi tu. Yang ini kan? Waza'at al-ukhtu hassa al-islamu. Okay, waza'a. Tulis dulu. Yang ini yang pelatihan atas dia betul tak? Okay, tulis Ustazah tunggu. Waza'at al-ukhtu hassa al-islamu yafrahu at-talibani yatanawalu al-hadiruna. Okay dah, siap? Soalan nombor 3 je tak ada Ustazah. Nombor 3 lain. Nombor 3 dia tentang apa tu? Mari kita tengok. Okay, nombor 3 dia ana Okay, kalau ana, fi'il dia apa? Tazawwajtu, tazawwajti, tazawwajat, tazawwajta. Ana. Fi'il madhi dia apa? Siapa kena hafal ni fi'il dia ni? Ana. Saya makan. Saya telah makan akal tadi tu. Akal tu. So jawapan dia adalah tu lah. Kan? Yang pertama tadi al-ukhtu, kemudian tazawwaj al-islamu, kemudian tazawwajtu. Nampak kan Ustazah tengah buat ni kan? Nampak. Nampak. Kalau yafrahu, nombor 4 tu. Al-waliduna, al-walidani, al-walidaini, al-walidina. Tengok. Mana satu jawapan dia? Al-walidah. Ni. Tengok sampai habis. Bizawaji ibnati hima. Hima kan? Okay, itu jawapan dia adalah al-walidani. Dua orang ibu apa? Banyak ibu apa tu? Akhir sekali tadi apa? Al-hadiruna. Okay, sekejap. Okay, dapat semua orang? Okay. Dapat. Tengok latihan terakhir dia. Okay. Dia suruh buat apa ni? Dia suruh betulkan kan? So, tajuknya adalah tajuk fa'il. So, kamu kena cari fa'il dia dulu. Okay, mana fa'il dia? Istaqbala al-muhadirina at-tullaba al-jududa. Bersyarah menyambut pelajar baru. Okay, mana satu fa'il dia? Muhadirina. Okay, bagus. Tulis muhadirina. Okay, muhadirina ni di dalam keadaan marfu' tak? Marfu' bil waw ke? Ini mansub ni. Dia mansub bil ja. So, Tak. kalau kita nak jadikan dia waw, dia akan jadi apa? Muhadiruna. Muhadirani. Maduruna. Muhadirani. Okay, apa yang Hazim sebut tu boleh jadi betul kan? Sebab kalau dia muhadiraini baru jadi muhadirani. Sekarang ni muhadirin. Muslimin lawannya muslimun. So muhadirin lawannya muhadirin. Nampak Azim? Nampak. Okay. Nombor 2. Siapa pelakon dia dalam ayat ni? Saya, Ana. Ana.
Arsalna ke Ana? Ana tu Arsalna. Ana. Ana tu dah betul tau. Arsalna. Arsalna. Kita kena ambil pada dia punya fa'il dia. Yang ni dhamir pada fa'il dia. So arsalna, kalau ana dia akan jadi ana arsal. Tu. Yes. Ana arsal tu. Arsal tu. Okay. Kemudian nombor 3. Syakara az-zawjaini. Az-zawjaini. Az-zawjaini dia salah. So, kita letak sini. Az-zawjaini. Dua orang pasangan itu berterima kasih kepada tetamu jemputan. So kalau az-zawjaini salah, yang betul dia adalah Zawja. Az-zawaj. az-zawjani. Jadikan ya nun tu alif nun. Az-zawjani. Az-zawaj tu satu pasangan. Oh. Okay. Tahmilu as-sadiqati al-hadaya al-jamilah. Kawan-kawan membawa hadiah yang banyak. So, yang satu dia adalah As-sadiqatu. as-sadiqati ni dia jadi as-sadiqatu. Dan korang jangan risau dah, soalan ni dah tak keluar dah habis. InsyaAllah. Sebab dia tak guna soalan APT. Dia guna soalan tahsil. InsyaAllah lah. Moga-moga tak susah mana nak guna soalan. Jadi al-sadiqatu. Nombor 5. Istakbala al-ikhwata al-hadirina. Adik-beradik itu menyambut tetamu al-hadirin wal-hadirat. So, kalau kita tengok fa'il, mesti selepas fa'il kan? So, al-ikhwata. Salah. Sebab dia bukan baris depan. Kalau baris depan dia akan jadi al-ikhwatu. Jadikan dia al-ikhwatu. Contoh. Okay. Laju sangat ke Ustazah? Okey je. Boleh. Okay. Okey je. So kita tengok latihan untuk maf'ulun bih pula Okay, maf'ulun bih tadi apa? Dia punya semua yang berbeza daripada fa'il. Ada satu ustazah ni kan dia buat formula apa tahu? Okey, akala Muhammadun al-aruzza. Akala Muhammadun al-aruzza. Apa maksud dia? Kita tengok. Muhammad makan Makan nasi. nasi. Muhammad makan nasi kan? Muhammadun. Kalau nak kamu ingat senang lah. Dia punya formula al-aruzza. Apa ya ayat dia? Okey. Muhammad makan kan? Muhammad ni makan depan nasi ke belakang nasi ke tepi nasi? Muhammad mesti duduk dekat Depan. nasi kan? Okay. So dia berbaris depan. Ingat? Muhammad duduk depan nasi. So al-aruzza, nasi tu atas pinggan kan? So dia berbaris atas. Faham tak? Faham. Duduk depan nasi. Okay. Muhammad duduk depan nasi. Nasi tu ada atas pinggan. Sebab tu al-aruzza tu dia atas. Faham tak Ustazah buat apa? Faham. Satu buat apa? Kan? Okay, Muhammad dia duduk depan nasi. Tak faham. Tak faham. Ini ada formula, ada seorang ustazah ni buat. Okay, macam mana awak nak ingat dia punya baris ni? Okay, Muhammadun baris depan kan? Al-aruzza baris atas. Awak ingat perkataan Muhammad makan nasi. Muhammad duduk depan nasi. Nasi tu ada atas pinggan. So, al-aruzza ni dia berbaris atas.
Maksudnya maf'ulun bih kena baris atas lah kan? Ya, macam tu. Nampak tak? So, Muhammadun baris depan, Aruzah baris atas. Muhammad apa? Orang kan? Muhammad tu pelaku, fa'il, Aruzah, maf'ulun bih. Macam tu. Tak tahulah kalau kamu dapat ke tak formula ni. Saya kongsikan je. Kalau dapat, alhamdulillah. Okay. So, mari kita tengok pula latihan untuk maf'ulun bih. Muka surat berapa? Muka surat 117. Betul? Betul. Okay, tengok muka surat 117. Okay. At-tadribul awal. Ikhtar al-kalimah al-munasibah bima bainal qausain. Okay, macam mana kamu nak kena ingat maf'ulun bih? Maf'ulun bih baris atas. Lepas tu dia punya yang lain-lain dia sama ada ya nun atau baris bawah ya. Alif nun dia jadi ya nun, waw nun tu pun jadi ya nun juga. Okay. Yuti'ul aulad. Anak-anak itu mentaati. Anak-anak menghormati kedua ibu bapa. So ibu bapa dia tu adalah objek dia kan. So dia tak boleh datang dalam keadaan mansub ataupun baris depan ataupun alif nun atau waw nun. Dia akan jadi ya nun atau baris atas. So mana jawapan dia? Al-walidina. Al-walidina. Ada orang ada jawapan lain? Tak ada. Okay, al-walidina. Okay. Kemudian Zara Usman melawat. Okay, melawat apa? Mana yang tepat? Al-Madinati boleh ke? Madinati tak boleh sebab dia baris bawah. Al-Madinatani pun tak boleh sebab ada alif nun. Kan? Al-Madinatu lagilah, dia bukannya fa'il. Jawapannya adalah Al-Madinataini. ya, dua bandar itu. Madinataini. Okay. Nampak tak ada yanun ni? Ini yang yanun saya masukkan. Kalau dia fa'il, dia akan jadi al-waliduna. Kalau maf'ul, dia akan jadi al-walidina. Okay. Kamu tengok sini. Sama lah juga dengan al-Madinah ni. Kalau dua, dia akan jadi al-Madinatani. Okay. Qaddama az-zawju. Suami itu memberi, menghadiahkan, apa ya? Present. Present dalam bahasa Melayu apa? I present to you. Pamerkan. Pamerkan. Qaddama ni as in macam menyuakan. Menyuakan ke lah dalam bahasa Melayu apa ya? Memberilah. Senang. Okay, memberi. Suami itu memberi kepada isterinya apa? Ya, betul salah. Zuran. Dia bagi apa? Bunga. Ada lagi ke orang bagi bunga sekarang? Ayah Ustazah tak romantik? Ayah korang romantik tak? Ayah Ustazah romantik ke mana? Tapi tak pernah bagi bunga lah. Orang bagi bunga kat mak. Okay. Yurabi al-abawan. Dua orang ayah itu mendidik. Dia mendidik siapa? Al-banatu, al-banati, banatun, banatu. Jawapannya adalah Al-banatu. banati. Ini lain sikit. Ini kalau dia dia jamak muannas salim, dia akan baris bawah. Banati. Okay. Mansub bi kasroh. Banati. Bilang pula.
Okay, soalan terakhir. Sa'ada Zakaria. Zakaria membantu. Dia membantu siapa? Fi yaumil utlah, pada hari cuti. Baik Zakaria. Dia bantu mak dia. Okay. Mana satu jawapan yang tepat agak-agak? Ummihi. Ummihi, ummahu, ummuhu, al-ummu. Mak dia Ummihi. seorang kan? Kalau mak dia seorang, dia baris? Baris. Depan, Depan. bawah, atas. Tak. Zakaria yang tolong ke mak dia yang tolong? Zakaria Menolong Zakaria dia. tu yang menolong mak dia. yang menolong. Okay, Zakaria tu pelaku kan? Zakaria tu fa'il kan? Ha. So, mak dia maf'ulun bih. Ingat tak tadi nasi tu ada atas, betul? Atas. Oh. Apa satu baris yang atas? Kamu jangan tengok yang hu, awak tengok yang ummak dia. Hu tu nya. Tengok yang ummak. Oh, So jawapan dia, ummahu. 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 jawapan dia adalah ummahu. Okay? Jawapannya adalah ummahu. Ustazah, Siapa tak dapat lagi? Domer tak boleh berubah baris lah. Domir ni dia berubah tapi tengok kat tempat mana. Contoh kalau ummi dia dah dari bawah kan jadi hi. Kalau dari bawah dia akan ikut. Tapi kalau umma dengan mu dia akan ikut daripada depan. Hu juga. Okey. Okey. Seterusnya mana. Okey, bawah tu zurtu tu. Yang ini kamu kena isi jawapan dengan jawapan sendiri Okey, saya bacakan jawapan dia. Kamu cuba bagi saya pilihan jawapan. Okey. Zurtu, saya melawat fil qaryati. Kamu nak lawat siapa kat kampung? Atuk. Zurtu, saya melawat fil qaryati. Apa? Ashraf nak atuk? Ashraf. Al-jadda, al-jaddi, al-jaddu. Kedah. Al-jadda. Bagus. Saya melawat atuk di kampung jadi zurtu al-jadda. Kalau nenek dia akan jadi kalau nenek dia akan jadi Al-jaddah. Dan tak. Saya melawat nenek di kampung. Okay, kita bagi yang singular je. Tengok dua. Yakhtarul jaddu. Atuk memilih al-kabirataini li hafidihi. Ada dua benda yang besar untuk cucu dia. Sudah atuk dia pilih apa pula ni? Kabirataini. Okay, kamu semua tengok kabirataini ni kan? Dia mu'annas betul? Dah lah dia mu'annas. Lepas tu dia ada dua. Apakah dua benda yang besar untuk cucu dia? Baik. Dia belikan apa ni? Benda yang senang lah. Hadiah. So dia akan jadi apa? Dia ni. Di ni. Sebab ada ta kan tu? Macam ni dia jadi. Al-hadiyah taini. Dua buah hadiah yang besar untuk anak dia. Baik Atuk. Arwah Atuk Ustazah kan lepas balik masjid kan mesti dia bawa balik jajan. Dalam raga dia nanti naik motor dia pep sampai kampung kita ada jajan. Tahu tak jajan tu apa? Tahu. Jajan dalam bahasa Jawa kopok. Kopok ke? Makanan lah. Tusyahidu al-ailatu, keluarga itu menonton fi nihayatil usbu' pada hujung minggu. Dia tonton apa? Movie. Filem. Okey. Kata tadi siapa kata TV? Okey, so TV apa dalam bahasa Arab? Television. Zazizu. Za. Tadi siapa kata filem? Al-filmamimu? Ma. Boleh. Al-filma.
Okay. 4. Innallaha yuhibbu. Allah suka apa? Al-khashi'ina. So, nampak tak khashi'in? Dia punya keyword dia pada khashi'in, dia ada alif lam dan dia juga ada ya nun. Kamu kena letak benda yang ada alif lam dan ada ya nun juga. Apa dia? Al-mu'allimina. Khashi'in maksud dia apa sayang? Khusyuk. Solat. Dia tahu Allah sayang Ustazah. Tapi kat sini khusyuk ni apa? Sesuai lah yang berkaitan dengan khusyuk. Solat. Solat. Orang yang solat apa? Al-mu'allim. Solat. So, Solat. Kalau kamu dah tak ada idea tu kan kamu buat al-muslimin. Orang muslim yang berkhusyuk. Boleh kan? So, kalau untuk soalan macam ni kelas, tengok dia punya sifat dia. Macam tadi kan Sabirotai ni. Ini sifat dia adalah khasyi'ina. Ingat tak sifat hari tu kita belajar alif lam kena ikut tuan kan? So, kalau sifat dia ada alif lam dan dia ya nun, mesti tuan dia pun ada alif lam dan juga ada ya nun. Okay. Yang 5. Ihtaramtu, saya menghormati as-salihati. Tengok dia punya sifat. Apa sifat dia? Sifat dia ada alif lam dan dia berbaris. Bawah kan alif ta, bagus. Alif ta dan dia baris bawah. So, jawapan dia adalah al-walidina. nampak al-walidi. Saya menghormati orang-orang yang perempuan, lelaki ke perempuan? As-salihat dia perempuan kan? Okey, bagi Ustazah perkataan yang perempuan juga. Al-muslimat. Boleh. Al-muslimati as-salihati. Aku menghormati orang-orang perempuan muslim yang soleh. Okay, soalan terakhir kita. Kamu kena isikan ayat itu, kan? Jadikan ayat ni dalam perkataan. Okay, yang ini. Ustazah nak kamu buat Ustazah bagilah ayat ni. Okay, Ustazah nak kamu buat hadiyatun sodikun dengan umun je lah. Tapi kamu, sekejap Ustazah buat balik lah. Okay, Ustazah nak kamu ambil hadiyatun ni. Okay, masukkan perkataan-perkataan ni Yang pertama, hadiah. Mana kamu nak ubahkan dia kepada maf'ulun bih Al-um dengan as-sadiqin. Jamak dengan Alkitab lah. Alkitab. Okay. Menggunakan 3 ayat ni. Okay kelas. Ustazah nak kamu cuba letakkan dia di dalam maf'ulun bih. Letakkan dia dalam maf'ulun bih. Okay, jadikan dia perkataan maf'ulun bih. Okay. Jadikan dia dalam kataan maf'ulun bih. Nampak tu? Ada fil al-kalimat al-atiyah fi jumalin mufidah min indik bihaitsu takunu maf'ulan bih. Okay, jadikan dia adalah maf'ulun bih. Okay, so untuk hari ni, maksudnya bila ada maf'ulun bih tu kena ada fa'il sekali, betul? Okay, so untuk hari ni Ustazah tinggalkan kamu dengan kerja ni. Apa yang Ustazah nak buat, macam mana Ustazah nak semak benda tu?
Mana hilang pula ni? Macam mana Ustazah nak buat? Ustazah nak kamu rakam suara kamu macam biasa yang kita buat selalu tu kat dalam grup. Lepas tu Ustazah akan baiki kamu punya baris. Boleh tak kelas? Boleh Ustazah, boleh. Boleh. Ustazah punya Microsoft PowerPoint ni dia dah, alamak dia dah hang. Dia tak nak baiki dah. Okay, so ada apa-apa soalan tak? Nanti Ustazah akan letakkan slide ini dekat dalam Google Classroom. Okay, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Ustazah, dia nak perkataan ni jadi maf'ulun bih kan? Ya, Ustazah nak perkataan ni jadi maf'ulun bih. Tapi dalam ayat kamu tu kena ada fa'il juga. Oh, Ustazah, kalau lepas huruf jar pun kira maf'ulun bih juga kan? Tak, tu harful jar jadi isim majrur sayang. Okay. Habis dah. Ya. Okay, gerak pun. Okay, so Ustazah rasa untuk dalam Google Meet ni sampai ni saja. Ustazah ambil kedatangan sekejap. Siapa yang ada ni? Saya. Saya. Ustazah screenshot je lah, nanti penat dah kamu. Sekejap Ustazah ambil screenshot je. Ni ada Zulaika, Patricis, Zahid, Aida, Aisyah Fitri, Aida Afrina, Alia Natasha, Anis, Ashraf, Fatimah, Azim, Fitina, Najwan, Atasha, Fatim Iman, Fariha, Anis, Putri, Sarah Kemia, Sarah Salihah, Suraya Hani, Mira dengan Sharifah. Okey kelas, terima kasih datang kelas hari ni. Saya minta maaf lah nampak macam sangat serabut hari ni kan. Okey. Okey je. Kita sudahi kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Tuhan. Subhanallah. Walaupun insan lafi ila lazina amanu an salihat wa tawassabihat wa tasawwuf. Okey, jangan lupa record suara ya. Saya nak dengar kamu buat ayat. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you Ustazah. Thank you Ustazah. Thank you Ustazah. Thank you Ustazah. Bye. Bye. Jangan lupa baca kahfi. Kasih. Hari ni. Terima kasih Ustazah. Bye. Assalamualaikum.